Baca Al-Fatihah tadi ni hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian guru, dua bapa, tok nenek, orang tua atau kita dan sekalian muslimat baik hari hidup atau mati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan juga khusus dan bagi orang-orang Islam teramin insyaallah. Alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fi kalimatu bismillah. Sambungi kita mengenal diri dan wali Allah. Sambungi muka surat 44 bab kesimpulan makom-makom nafsu dan pembalasannya mengikut logik Sofiah. Namanya dia nak gulung bab makom ataupun derajah-derajah nafsu mengikut kaedah-kaedah sufi. Dan dari penjelasan-penjelasan yang lepas juga kita dapatlah kita faham bahawasanya golongan-golongan ahli syurga itu terdiri daripada orang-orang yang keimanannya bermakom-makom dan derajah-derajah nafsu dan makrifat-makrifat-nya. Oleh itu ahli syurga adalah mengikut makom-makom, beribadat seperti berikut. Jadi derajah orang masuk syurga ni mengikut derajah keimanan ataupun mengikut derajah makrifat ataupun makom-makom nafsu yang telah dicapai oleh orang-orang yang berbuat amal. Dia sebabnya syurga ni untuk orang buat amal. Hak amal lah tak masuk syurga. Masuk juga tapi lepas bakar. Dan asalkan dia mana mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agak, insya-Allah boleh masuk syurga. Tapi kalau tak belajar, tak mengaji, tak buat amal, maknanya kena bakar dululah untuk menghapus dosa-dosa. Dari maknanya surga ni makna tinggi rendah surga tu mengikut derajah makom ataupun dia panggil nafsu. Ataupun derajah makrifat yang dia dapat. Contohnya makom yang pertama makna derajah orang duduk surga tinggi-tinggi.
Maknanya dia gelar dengan makom berlian. Yang kedua pula makom intan. Yang ketiga makom emas 10. Yang keempat makom emas 9. Yang kelima makom emas 8. Yang keenam makom emas 7. Yang ketujuh makom swasa. Yang ke-8 makom perak. Sini ada 8 makom, tapi surga ada 7. Mungkin hok yang ke-8 tu kena celup neraka dululah. Selain daripada golongan-golongan itu, maka semuanya dinilai ahli neraka belaka, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat besar dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain pada orang-orang yang dapat makom di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, mana hak lain-lain tu terpaksalah masuk neraka dulu. Sebab tujuan hidup muka bumi ni tepat menyuci diri ataupun mentauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab dia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia tu kecuali untuk menyembah aku ataupun beribadat kepada aku. Jadi hak mana kurang buat ibadat tu bermasalah lah. Sebabnya tujuan hidup tu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak mana kurang beribadat akan timbul masalah bila sampai di akhirat. Sebab tu dia kata aku jadikan jin dan manusia tu untuk beribadat kepada aku. Setara mana kena ibadat? Dia kata fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nabi kata hadis, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mana hendaklah menyembah aku tu sehingga kedatangan yakin. Berapa pula jenis yakin? Yakin ni ada 4 jenis. Ngaji usuluddin ilmu yakin. Dalam tasawuf dia ada 3 pula yakin. Anil yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Luar daripada 4 ni, maka tak dapat tidur. Akan berjumpa dengan seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terpetah. Dia tidak aku jadikan jin dan manusia ni kerana beribadat pada aku. Ibadat setara mana? Ibadat kita tu sampai kepada derajah yakin. Yakin ada berapa? Yakin ada 3. Ilmu yakin, orang ngaji usuluddin. Ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin ni. Orang ni dalam 3 ni, kaedah tasawuf ataupun tarekat. Luar daripada 3 ni, maka ahli neraka. Sebab tak tahu peraturan kan. Tuhan kata, bukan berkata. Tuhan kata lagi mana? Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat kepada aku. Ibadat lagi mana? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu beribadat kepada aku sehingga kedatangan yakin. Yakin setara mana? Yakin ada 3. Ilmu yakin usuluddin, ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin. Hak ni kaedah tasawuf dan tarekat ataupun kaedah sufi. Jadi tak ngaji usuluddin, tak ngaji sufi. Kalau kaedah matematik dia kan tak ngaji usuluddin, dia tak ngaji tasawuf, maknanya neraka. Matematik dia lagu tu mengikut apa hak Tuhan royak. Mengikut apa hak Tuhan royak, hak Nabi kata begitulah ke sudah. Kecuali ada juga kecuali orang yang dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang-orang hak Tuhan apung ataupun orang-orang
ia dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dosa-dosa dia tu Tuhan ampun, Tuhan beri rahmat, maka dia tu terlepas. Jadi bergantung kepada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemurahan Tuhan tu amat luas. Jadi masing-masing cari lah. Tapi kemurahan Tuhan pun bergantung pada ibadat juga. No, Tuhan nak beri kita taksir. Tak, Tuhan nak beri upah nak beri, tapi kita malah buat kerja. Tak ada ngopo, tak ada rahmat apa tolong. Jadi kena usaha juga. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kami daripada golongan orang-orang awam yang banyak berdosa ini. Sama-sama kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita orang awam ni banyak dosa. Tak. Bangun pagi dia ingat kau kerja. Orang bangun pagi ingat tu kan, kita bangun pagi ingat kau kerja. Tak. Takut jam jalan. Takut jam jalan, takut sampai jabat dah depan sekak. Bila tak depan sekak sampai 3 kali marah ke bos. Tak. Bila bos kerek marah tak boleh prestasi, duk ingat hot tu. Orang bangun pagi ingat tu ya, kita bangun pagi ingat kau kerja. Tak. Jadi hidup tu semua kerja. Hidup tu semua kerja. Memang kena kerja sebab kerja tempat duk payah. Tak kerja dosa. Tapi janganlah hidup tu jadi semua kerja. Guna kerja tu sebagai ibadat juga. Kalau tidak dengan rahmatmu, maka celakalah kami di akhirat kelak. Kalau Tuhan tak beri rahmat, maka kita akan jadi celaka atau kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. No, kita buat benda-benda haram. No, di akhirat. So buat benda haram, buat benda makruh. Orang kata isap rokok tu makruh dah. Mana contohnya orang buat perkara makruh. Misalnya isap rokok tepi jalan. No. Mana buat perkara makruh tepi jalan. Bila kita kembali menghadap Allah Subhanahu Taala esok, atas kerana kita isap rokok tepi jalan tu, maknanya kan malu kita kepada Allah Subhanahu Taala sehingga daging-daging muka ni rela gugur kerana malu kita kepada Allah Subhanahu Taala. Itu baru benda makruh. Apatah benda haram. Lagilah berat. Adapun orang-orang kafir yang sudah musnah keimanannya dunia, negara apa? Nafsu. Mana negara nafsu ini serupalah telur busuk temelah yang tiada boleh hendak dibaiki kembali lagi. Maknanya mana-mana orang telah kafir atau orang murtad yang terkeluar atau terpesong daripada agama, maka mereka-mereka ni tak boleh nak baiki dah. Bila di akhirat tunggu masuk neraka. Bila kafir dia tu neraka automatik. Orang kafir dia tak lalu pada mahsyar. Dia tak lalu pada mahsyar. Dia ke bawah pada mahsyar tu ada terowong. Terowong ni khusus bagi untuk orang kafir lalu. Sebab orang kafir ni akan jadi kaya api neraka. Dia kena bakar pokok dia dulu. Daripada merah habis merah bertukar kepada putih, terlalu amat putih. Maka bertukar pula api neraka tadi daripada putih amat putih kepada hitam, terlalu amat hitam. Barulah bergelap neraka. Barulah dimasukkan segala ahli-ahli neraka. Kalau kita tahu lah ni api ni api tinggi merah. Tak? Merah. Kalau api semawar tu kalau kuat kat hijau. Ataupun biru tak? Api kuat tu dia tak boleh gidah kalau kuat hijau ataupun biru. Tak? Lepas tu kan dia jadi kuning nak apa tu. Jadi
Jadinya api neraka ni hitam, terlalu amat hitam sehingga bila seseorang itu jatuh di neraka, maka tiada kelitasan dalam hati dan akal dia, tak ada kelitasan langsung, gelap sebagai api itu juga. Sebabnya di neraka ni kita tak akan nampak dah perkara-perkara indah atau molek, tak ada. Bila jatuh di neraka, otak kita tu automatik jadi gelap, hati pun jadi gelap. Sebabnya di neraka ni semata-mata azab. Di neraka ni semata-mata azab. Apa dikatakan azab? Sebab dia makin hari makin berat, makin hari makin berat. Ataupun dalam kubur tu panggil seksa. Sebab dalam kubur kalau kita masuk kena 90 kali seksa, 90 misalnya kita kata kena 90%, 90. Hari-hari sampai ke kiamat. Tapi di dalam neraka ni dipanggil seksa, azab. Pasal apa? Sebab makin hari makin berat, makin hari makin berat. Sebabnya seseorang itu jika ada dosa, dia jatuh daripada neraka Jahannam, orang ini akan jatuh kepada Jahim, jatuh kepada Hutamah, Hawiyah dan sebagainya. Sehingga dosa kita, kalau ada dosa munafik mana, kita akan jatuh kepada neraka Syaqqa. Itu dasar tu neraka Syaqqa tu. Jadi makom kita di syurga pun begitu juga. Maknanya orang yang suci berdaya molek dosa tu berbuat habis, maka dia duduk daru. Kalau daru tu kelas rendah, Darussalam, Darun Naim. Kelantan dia juga syurga. Darun Naim, Darussalam. Tu tiga hak bau hak kalau bunyi daru tu segah hak kelas rendah. Mana sesek orang je bobo lepas daripada azab. Tak. Lepas tu hak tinggi Jannatul Firdaus. Hak tu kelas nabi-nabi, wali-wali, rasul-rasul. Tak. Turun sikit. Kelas kedua Jannatul Ghafar. Tak tahu. Hamba tak tahu tak. Kita kata kelas kedua lah maknanya. Waktu tu duduk set-set wali-wali, syuhada-syuhada. Nak ahli-ahli sabilillah ke apa. Enggak ada juga kita. Enggak duduk belakang nak duduk mana. Lepas tu segera ketiga orang masuk surga kerana banyak amal ibadat. Tidak boleh banyak amal ibadat dia duduk. Mana duduk hari-hari duduk buat kebaikan. Buat kebaikan ke orang, buat kebajikan dia, tolong orang. Tak. Waktu duduk surga jadi tiga. Keempat kelima, maknanya orang yang lebih amat ibadat sikit daripada maksiat dia. Boleh kelima. Begitu juga kening. Nah. Hak segera ketujuh ni bobo lepas. Capek-capek kata bobo lepas. Maknanya sepatut ahli syurga apa dia beri keampunan daripada Allah Subhanahu. Sepatut ahli neraka dia beri keampunan Allah Subhanahu, maka dia tu dilepas. Mana waktu segera yang ketujuh sebab bobo lepas. Segera yang kelima yang kena yang ke kelima empat tu, mana hak tu masuk syurga kerana amal ibadat dia tu lebih sikit daripada maksiat. Kalau orang satu dua tu hak jenis tak ada maksiat, amal ibadat saja ada. Jadi orang kafir ni, kafir terus ni ataupun orang Islam yang murtad ni, kerana perkataan murtad ni kerana apa? Kerana perkataan perbuatan i'tikad. Perkataan perbuatan ni kita tak ngaji, kadang-kadang boleh bawa murtad. Perbuatan juga. Perkataan perbuatan i'tikad ni ramai orang tak ngaji. I'tikad dia nak masuk syurga kena ahli sunnah wal jamaah. I'tikad ahli sunnah wal jamaah. Maknanya berpegang pada hukum syarak, pada zahir, hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Mana sebagaimana yang dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah. I'tikad. Jadi kena betul i'tikad nak masuk syurga. Kalau salah i'tikad, sebagaimana Nabi kata, mana umat aku terbagi kepada 73 firqah. Satu firqah ke syurga, 72 firqah ke neraka. Iaitu ahli sunnah wal jamaah betul. Nak betul ahli sunnah wal jamaah, dia ahli sunnah wal jamaah dalam fiqh, dia kena tunggu mazhab pula. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, 4 mazhab. Maka kita taklid mana-mana mazhab. Ahli sunnah dalam usudin, dalam bab i'tikad, pegangan hati terhadap sifat-sifat ketuhanan dan Rasulullah, dia 4 mazhab juga. Abu Hasan Asy'ari, Haramai, Qadhi Ba'lani, Abu Mansur Maturidi. 4 mazhab juga. Dalam kaedah usudin, sebab ada i'tikad terhadap Allah Subhanahu Taala, boleh kita nak ambil salah satu, 2, 3 ataupun 4. Boleh belakang. Tu kaedah sebab dia i'tikad hati. Tak sabit dengan hukum zahir. Dia boleh bawa belakang. Tapi hukum zahir kena taklid pada salah satu pada mazhab. I'tikad di dalam tasawuf Ihsanuddin, maknanya kepada ijmu' ataupun rujuk kepada orang-orang wali-wali yang besar-besar. Seperti dulu rujuk kepada sahabat 4 Khulafaur Rasyidin. Lepas tu kepada orang-orang ulama-ulama besar, tabi'in. Lepas daripada tabi'in turun kepada tabi'in sehingga ke hari ni. Makna kena berpegang pada kaedah tarekat yang muktabar. Makna terdapat setengah kata 35, 30, setengah kata 25, setengah kata 20 tarekat yang muktabar. Sebenarnya tarekat muktabar ni 20, kadang-kadang tarekat campur dia topik. Hak campur dia tu tidak dikira. Bukan tidak dikira tarekat dak. Tak masuk bilangan sebab dia campur dia, bara-bara kan. Dia bara-bara ni. Maknanya walaupun dia banyak, dia kira tarekat asasnya ada lebih kurang dalam 20 tarekat. Bermula dengan tarekat Sayyidina Ali dan berakhir dengan tarekat Ahmadiyah. Jadi kena berpegang pada kaedah fiqh, usuluddin dan tasawuf, maka betullah kita dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi betul tu dengan belajar, bukan betul dengan duduk saja. Tak belajar maka tak betul. Bila tak betul di akhirat pun, maka perjalanan itu tak betul. Tiya siratul mustaqim ni, tiya sirat ni dia lurus. Kalau kita jalan tak betul, belajar. Jadi nak betul tu kena belajar. Kena belajar. Ini serupalah telur macam dak ni. Mana bila jadi telur busuk hendak digadah tak laku, jika hendak disedekah tak ada tiada peduli. Okey. Bahkan dijerkah dan dilaknatinya kembali. Maka tempat wajar untuk orang-orang demikian ialah dilontar sejauh-jauhnya ke dalam kawah neraka Jahannam. Buat selama-lamanya, na'udzubillah, minta jauh. Minta pokok kita ataupun sekalian muslim-muslimat tu jauh daripada golongan orang-orang yang masuk neraka. Dia kesimpulannya belajar lah. Kalau tak belajar dalam agama, tak belajar fiqh, tak belajar usuluddin, tak belajar tasawuf. Dia 3 ilmu paduan. Fiqh, usuluddin, tasawuf. Tak ngaji dosa. Malah pun dosa. Pergi jari-jari sekali pun dosa. Sebab paduan. Paduan ni jika ada orang ngajar,
jadi keutamaan wajib kena pergi. Sebab tak sah pekoh, tak sah ibadat. Semaya, puasa, zakat, haji tak reti pekoh, tak sah. Tak betul usudin, tak ngaji usudin, tak betul i'tikad. Bila tak betul i'tikad, keluar daripada ahli sunnah wal jemaah. Bila keluar pada ahli sunnah wal jemaah, Nabi kata, umat aku 73 firqah. Satu firqah ke syurga, yakni ahli sunnah wal jemaah. 72 lagi ke neraka. Hak tu masuklah Syiah, Wahabi, Qadariyah, Mujassimah, Takliliyah, Tabi'iyah, Rafidiyah. Macam-macam yah-yah lagi lah. Nanti na'udzubillahi min zalik. Jadi minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada golongan yang masuk neraka. Ya. Begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat rahsia. Mana hikmah Tuhan itu terlalu amat rahsia. Allah jadikan surga berlapis-lapis mengikut qadar, darjah, makom-makom, nafsu. Dan begitu juga sebaliknya Allah jadikan neraka. Mana Tuhan jadikan neraka 7 lapis tu sebab ada 7 golongan manusia. Tu ada pada dosa besar, sederhana besar, dosa kecil dan dosa yang sedikit. Mana Tuhan jadikan neraka 7 lapis, Tuhan jadikan syurga 7 lapis. Tiap-tiap neraka atau syurga ni dia ada dua jenis. Misalnya kata neraka Jahannam ada 2 jenis. Satu neraka panas, satu neraka sejuk. Masuk neraka panas dulu. Bila dekat nak tubik neraka tu, masuk neraka sejuk dulu. Sejuk. Sehabis-habis sejuk. Lebih sejuk daripada air batu lagi. Sehabis-habis sejuk, barulah masuk pada neraka yang baru. Begitulah seterusnya. Begitu juga syurga ada 2 lapis. Pada satu syurga tu ada 2 syurga. Satu syurga kita menjauh, memperbuat perkara-perkara yang disuruh. So lagi satu syurga, pada syurga yang sama, pada mana kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Dia lain tu syurga lain-lain. Sebab hukum itu lain-lain. Masalah dilarang tu masalahnya hak kita nak buat sama. Hak disuruh tak saya buat pula. Ada balik. Mana syurga ni pun ada 2 jenis. Untuk kita sekarang, ukurlah diri sendiri lebih dahulu. Mana buat masalah ni, keadaan lah ni, masing-masing ukur diri masing-masing. Layak ke tak dalam syurga, ataupun aku ni terpaksa masuk neraka dulu kau. Tanya diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Tu hadis Nabi. Hasibu anfusakum, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebelum malaikat hisab. Jadi hisab diri kita. Hari-hari banyak mana? Senang hari-hari. Banyak ibadat ke banyak maksiat? Ya. Masa tidur kosong. Oh tu kan tak ada kerja buat tidur. Sebab bang-bang maksiat lah ni. Tak? Bang-bang maksiat. Jadi kena hisap diri kita lah hari-hari ni. Tak kira lah. Tak? Buat maksiat banyak mana. Semaya sunat banyak mana.
perkara lala banyak mana, zikir banyak mana. Boleh hisap lalu. Nabi suruh hisap, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. No. Kalau kita dihisap kat bulan-bulan gaji. No. Oh, habis berapa, masuk bank berapa. Bila kat pecing, oh PT boleh berapa. No. Sedekah dalam kubur tu lebih pada pecing. No. Pecing daripada segala pecing. Tak hisap pula. Kau mana? Oh, daripada kita beranak sampai kita mati. Tak hisap. Kita berbuat apa sekarang? Kita buat gapo learning. Kemana kita akan pergi? Nak gelah mana? Lah ni kita buat gapo? Agama ko, dunia ko, akhirat ko, nafsu ko, benda baik ko, ibadat ko, maksiat. Lah ni. Kemana kita akan pergi? Nak pergi mana? Nak pergi stesen sembah ko, kota baru ko? Nak pergi kubur kau. Adakah kita dari golongan orang-orang ye akan bernasib baik? Adakah kita ni orang-orang yang bernasib baik? Mana orang yang akan dapat keampunan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, maka buruklah padah di akhirat nanti. Kalau tak gak, tunggu di akhirat, maknanya nasib kita tu buruk. Menerima padah ya, buruk. Boleh tu lalu. Tak. Aku buat ibadat, aku guna sehari-hari guna 24 jam. Ibadat berapa jam? Kerja berapa jam? Maksiat berapa jam? Tak, tidur berapa jam? Rehat berapa jam? Senang. Boleh tahu lalu. Dia ibadat wajib tu tak dapat tidur. Waktu tu syarat agama. Masalahnya ibadat sunat tu yang menentukan benar ataupun kalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak wajib tu dia modal. Modal ni dia tak ada rugi, tak ada untung. Tetapi sunat tu adalah perkara untung. Hari adalah perkara rugi. Jadi kita tengok banyak mana sunat hari-hari, banyak mana hari-hari. Takut kita tu buruk nasib kita pada akhirat. Maknanya di akhirat tu bernasib buruk. Jadi learning kita pilih. Kalau tengok jalan kita tak apa betul, ubah lalu. Daripada hari ni jangan duk tunggu. Jangan duk tunggu tua ataupun jangan duk tunggu pecing baru nak ngaji sebab dia pecing sakit orang. Ada setengah tu lelah. Ada setengah tu penyakit pekeh pun ada. Jadi tak ada nak ngaji. Lepas ngaji nak amal pula. Jadi learn ni. Nak ngaji wa amal lalu. Teka tubuh segar badan sihat. Nak ngaji pun teka tu, nak amal pun teka tu. Dia tubuh sakit tak usah dak agak nak amal lah. Nak tubuh pun sakit nak amal pun. Nak. Habis muka surat 40 ni masuk bab yang ketiga. Muka surat 40 ni bab yang ketiga. Bagaimana hendak mencapai maqam wali? Contoh ada orang berminat untuk jadi wali. Lagu mana? Cara mana? Kaedah mana? Jalan mana? Dia boleh mencapai ke kita
ataupun boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf bukanlah ikut lahir, umpama ilmu syariat atau ilmu teori yang dipelajari untuk dipaham sahaja. Tasawuf ni bukan ilmu syariat untuk faham saja. Dia bukan lagu tu. Bukan ilmu teori untuk kita faham ataupun bukan hukum untuk kita faham saja. Sebab ilmu tasawuf ni lain daripada ilmu syariat ataupun ilmu zahir ataupun ilmu fiqh. Kalau ilmu sains dan teknologi itu ilmu tajribah dan eksperimen, maka begitu juga ilmu tasawuf adalah ilmu yang artinya sama, yang mesti dipraktikkan dan dicoba sendiri. Mana ilmu tasawuf ni ilmu amali. Bila kita belajar, kita kena buat amal. Daripada buat amal tu kita akan dapat keputusan. Mana hak tu dikatakan ilmu dan amal. Kita belajar, buat amal, daripada amalan kita tu dapat keputusan. Begitu juga ilmu sains. Kita belajar teori, maka kita buat amal praktikal dalam amal. Daripada amal tu kita akan dapat buat kesimpulan dan keputusan daripada apa yang kita belajar. Begitu juga tasawuf, maknanya ataupun tarekat, maknanya ilmu tu dinama tasawuf. Amalan dalam tasawuf tu dinama tarekat. Capo ilmu tasawuf, capo ngawirik tarekat, nama dia sufi. Mana orang sufi ni dia ngaji tasawuf, dia beramal mengikut tarekat baru jadi sufi. Dia lain. Dia ilmu amalan. Mana bila kita wirid, keputusannya keluar kedapatan warik ataupun nur dalam hati kita. Mana keputusan itu kita akan rasa daripada apa yang kita amal. Maka dinamakan ilmu dan amal. Itu dia. Kemudian hasil yang diperolehi daripada pengamalan-pengamalan atau natijah itu hendaklah didedah dan diceritakan kepada guru-guru untuk ditinjau dan diterbiahkan ataupun dididikkan seterusnya sehingga akan beroleh kejayaan yang cemerlang. Maknanya apa-apa daripada kita wirid-wirid yang kita amal, wirid-wirid tarekat yang kita amal tu akan hasil kedapatan ataupun perubahan dalam hati kita, maka kita kena bagi tahu kepada tok guru, sebab tok guru ni nak takbir ataupun tarbiyah kedapatan ataupun warik-warik yang diperolehi oleh orang-orang yang mengamal tadi. Jadi daripada bila kita belajar, kita berwirid, maka kedapatan itu dipanggil warik. Jadi warik tadi kena dedah pada guru untuk diterbiah ataupun untuk ditakbir ataupun untuk dididik supaya kita tu naik makom ya terlebih tinggi lagi. Itu dia. Supaya kita tu mendapat kejayaan ya cemerlang. Dia ilmu tasawuf. Amalan tu tarekat. Amalan tarekat ataupun wirid tarekat tu, wirid tadi daripada kita berwirid, maka daripada wirid tu dia ada subjek pula.
Bermula daripada wirid akan dapat tewari, lebih tinggi akan dapat waridak, lebih tinggi lagi akan dapat nur, anwar, si asra dan seterusnya. Ataupun dipanggil apa? Dipanggil, kalau keadaan yang disebut dalam kitab Hikam Ibnu Ike Abu Madiyah, dia panggil, dia berkali kita bila waridak nur dia wadak tu tempat nur tu dia panggil apa? Mazkur. Dia panggil mazkur. Depan mazkur tu dia naik lebih tinggi lagi, dia panggil ainu mazkur. Dan seterusnya. Si anwas asra ke atasnya. Tu dikatakan dengan, dimaksudkan dengan wirid. Begitu juga ya dimaksudkan dengan Tuhan kata fazkur rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mana hendaklah mengingati aku atau menyembah aku atau berzikir ke aku sehingga kedatangnya yakin. Ataupun Tuhan kata fazkuruni azkurkum. Mengingat aku ingat kau. Mungkin bila kita berzikir kepada Tuhan dengan berbanyak-banyak, maka Tuhan, tanda Tuhan itu terima ataupun membenar wirid-wirid yang kita bawa itu adalah dengan kedatangan mazkur ataupun kedatangan warid tadi. Dia subjek zikir ni adalah satu subjek suku pula dalam tasawuf. Hak tu kena mengadap guru lah pula. Tasawuf ilmu tu siapa-siapa boleh dengar, boleh royak, tapi dalam mengamal tarekat dia kena mengikut guru ataupun mengikut tarekat. Tarekat tu dikata sekolah ataupun dipanggil sekolah sufi, dinamakan tarekat. Tarekat ni sekolah sufi. Mana subjek dia zikir, ilmu dia tasawuf. Kelulusan dianya, kejayaan dianya ataupun sijilnya, apa-apa kedapatan daripada hasil kita buat amal ataupun hasil daripada kita berzikir. Artinya sama yang mesti dipraktik dan dicuba sendiri. Sebabnya dalam ilmu tasawuf ni kita kena belajar dan kita kena amal. Barulah kita akan dapat kepada apa-apa yang kita amal tadi. Kemudian hasil yang diperolehinya daripada pengalaman atau natijah-natijah itu hendaklah didedah ia dan diceritakan kepada guru untuk ditinjau dan diterbiahkan ataupun dididikkan seterusnya sehingga akan beroleh kejayaan yang cemerlang. Maknanya apa-apa yang kita dapat daripada kita berzikir tadi kena royak ke tok guru. Kena royak tok guru dia lah. Nama ngaji tasawuf amal tarekat ke royak ke ustaz fiqh. Nyanyi lah. Bid'ah lalu. Maka tu bilah bid'ah. Nah. Dia tidak bid'ah sebab Nabi selepas subuh dia tunggu sobat-sobat mari royak cerita bab mimpi ke gapo-gapo hok dia dapat semalam. Dan betul lagu tu sebab dia banyak buat ibadat, jadi hari-hari dia pun Nabi tunggu. Sobat habis cerita baru Nabi buat kerja lain. Malah setiap hari, setiap pagi selepas subuh. Tu Nabi tak tunggu masjid selagi tak sampai waktu zuhur. Kerana nak terbiasa sahabat. Itu lagu ni sogai. Bukan senang. Bukan sebab agama Islam learning.
Lepas subuh tu kan. Cokor kedai kopi. Ya. Kadang-kadangnya taruh. Lepas subuhnya taruh lepas 10-11 dah. Anak rumah tak makan nasi lagi. Dia beres dah. Kedai. Tu bukan tu. Bukan selek ke tu. Proses terbiah nafsu daripada amarah ke lawamah dan seterusnya. Daripada wirid-wirid tadi kita akan dapat warid anu ada asra. Benda tadilah digunakan untuk proses nafsu kita tu daripada amarah, lawamah, mulhimah seterus kepada rejah nafsu-nafsu suci seperti kamiliyah. Radiyah kamiliyah sehingga naik kepada rejah Nabi dan Rasul. Makam tertinggi Nabi dan Rasul. Dan seterusnya untuk perkembangan kesucian nafsu-nafsu dari peringkat rendah kepada peringkat tinggi. Daripada nafsu permulaan amarah dan nafsu syaitan. Bila kita buat amal tukar naik, amarah naik ke lawamah, nafsu binatang, tukar naik pada nafsu malhamah, nafsu manusia. Daripada situ kita naik kepada nafsu mutmainnah. Mana derajah permulaan orang-orang yang suci ataupun derajah permulaan bagi orang-orang yang sampai pada derajah wali. Bukanlah satu perkara dia senang untuk mencapainya. Benda tu walaupun bunyi senang royak, tapi nak capai tu payah. Sebab berkandak pada kerajaan ni. Sebab perkara berterusan. Kalau sehari 2 hari boleh royak, ni berpuluh-puluh tahun. Berterusan. Berterusan kita wiri, berterusan kita buat amal. Hanya dengan keazaman yang kuat dan tenaga yang berani, berani berjuang melawan godaan nafsu, syaitan, dan dengan bersungguh-sungguh kuat beribadat di bawah pimpinan guru musyrik sahajalah suatu jalan terbuka untuk mencapai makam wali. Maknanya nak sampai kepada makam wali ni hanya dengan pertama belajar buat amal dan terbiah daripada guru-guru yang mursyid. Daripada kita tu kena rajin buat amal baru boleh terbiah. Kalau kita malah buat amal duk pak tolong nak terbiah ke berapa? Kau mana? Kita tu kena rajin buat amal, maka guru akan terbiah, maka dia akan tunjuk satu persatu jalan kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Tuhan duduk tengah jalan. Lama oyak jalan menuju Tuhan duduk tengah jalan apa habis. Tak. Tuhan tidak duduk tengah jalan. Jalan menuju Allah SWT, jalan menghampiri kepada Allah SWT ataupun makom-makom. Makom-makom orang-orang yang suci di sisi Allah SWT. Maksudnya makom-makom untuk kita sampai pada makom wali. Orang yang permulaan sampai darjah wali ni, orang yang sampai kepada darjah nafsu mutmainnah itulah wali kecil yang istiqamah, iaitu nafsu mutmainnah. Ingatlah bahawasanya sifat-sifat kerohanian dan budi susila supiah yang terpuji tidak akan berhasil kecuali apabila tercapai peringkat-peringkat kesucian makom. Maknanya kita tak akan suci kecuali kita sapa kepada makom yang suci kerana kita berbuat amal ibadat yang berterusan dengan terbiah daripada guru-guru. Maknanya nak suci hati, nak suci nafsu ni tidak senang. Pertama kita kena buat amal ibadat, yang kedua terbiah daripada guru-guru. Baru kita tu akan berjaya
mencapai makom kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amal penuh, ilmu penuh, tarbiyah penuh. Kesucian makom-makom itu mestilah mustahil terdapat jika tak ada dengan berjihad dan beribadat dengan sungguh-sungguh hati. Jadi ibadat tu kena sungguh-sungguh. Ibadat tu kena sungguh. Kalau zikir la ilaha illallah tu nak belada 70,000 sehari. Kalau puasa nak belada 10 tahun tiap-tiap hari. Baru masuk dalam buat amal. Baru masuk dalam golongan buat amal. Tak masuk dalam mana hak tu baru latihan. Tak masuk dalam pertandingan lagi. Hak latihan pun tak cukup dah. Berlatih Jumaat satu je. Sebab Jumaat satu cuti. Berlatih bola Jumaat satu. Nak lawan, nak suruh boleh Johor pun. Nak. Kan latihan tak cukup. Begitu juga dalam agama. Latihan tu kena cukup. Amalan tu kena cukup. Barulah nampak tarbiyah tu. Dia ilmu gua ni tak bergantung pada guru, dia bergantung pada kita. Rajin malah kita. Tok guru tak bergantung. Sebab tok guru tu hanyalah tali ataupun sambungan wayar. Daripada api besar, wayar tok guru tu melalui wayar tu sambung kita. Dia menentukan kejayaan mundur kita tu kita. Bukan tok guru. Setengah ni dia mau cari tok guru. Tok guru sahu. Tok guru sahu kalau malah ngatik. Apa tu lah ya. Ini tidak bergantung pada dalam masalah tarekat ni, tidak bergantung pada guru tu. Dia bergantung kita. Rajin kau malah. Duduk situ. Tak. Pulau-pulau tarekat mana pula boleh jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi sekali setahun. Boleh kira tu. Ni kat 10 tahun senyap. Senyap dik. Tak tahu ke apa. Tu. Jadi kita kena berusaha bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan kata allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi siapa bersungguh-sungguh bermujahadah pada aku, mana beribadat sungguh-sungguh kerana nak menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana filana lanahdiyannahum subulana maknanya nescaya aku tunjukkan jalan menuju kepada aku. Mana jalan makrifat kepada Tuhan, Tuhan akan tunjuk. Dengan syarat kita tu kena rajin. Ni ngatik 3 malam wali dah. Ya. Wali dah. Tak jadi. Orang 30 tahun pun tak boleh jadi wali lagi. Kita 3 malam jadi wali dah. Terekat nama. Cepat gitu. Ya. Jadi kena usaha. Kalau semaya belada, tak iso pas cegoh. Cari gak sekali pengalaman tak iso pas cegoh. Pengalaman bab semaya. Kalau puasa terus cari pengalaman. Yang amba belajar di masa tu guru dulu 10 tahun ya puasa. Latihan. Ya. Lepas tu tak apa, tak siput. Sekurang-kurangnya ada. Sekurang-kurangnya ada dalam hidup kita ni. Rajin sekali. Sekali sama hidup aku semaya. Start puasa pas subuh. Atau rajin sekali puasa 10 tahun je. Tak? Puasa Ramadan 30 hari. Nah, 30. Ni 10 tahun je. Puasa 10 kan? 10, 30. Banyak 30 kan? Jadi, lagu tu lah. Kalau berzikir pula boleh 70,000 sehari. Mata 70,000 tak sah. 2 je setengah boleh 70,000. Tapi malah.
Urat boleh tapi malas. Tak. Oh kalau nak berzikir, nak buat ibadat macam-macam. Nak semaya. Kalau nak semaya pakai saya nampak lalu. Nampak cok situ tak opuk, sini tak opuk, nampak belakang. Tak. Kalau tak nak semaya tak enggak, depan mata tak nampak. Nak ayatnya apa was-was setel lah tu. Oh bila ni pakai kain ni nak niat nak semaya dah lalu. Situ tak jeru, sini tak opuk. Oh tu kayu tak susung. Pasal was-was setel. Sudah pagi tak ada. No, start pagi-pagi sampai pukul 12 duduk saja tak nampak. Kalau nak pakai kain seh tu nampak lalu. No, waktu tak kena situ global, situ gelanggung. Nampak lalu. Jadi kita berhenti dulu sekat tu, muka surat 40 ni. Bawah-bawah tu sambung ke muka surat 49. 40 ni. 49. Wah, 49. Muka surat 47. Oh, tak ada. Tu yang foto step Ada. Oh, dia kita dalam buku tu ni ada lah. Ada. Kau ada di belakang. Ada apa-apa pertanyaan online atau offline? Dekat mana? Tak tinggal tu 40 ni 49 lah dia. 40 ni 47 48 yang duduk selas ni enggak. Pada tak ada minta. Tu perlu step balik. Ada pertanyaan? Ya, tanya. Semua nafsu tu jahat ke Ustaz? Ada tak nafsu yang baik? Nafsu ni tak ada jahat baik. Nafsu ni diri. Ataupun hati. Ataupun ruh kita tu. Dipanggil nafsu. Cumanya kelakuan tu menentukan nafsu tu jahat ataupun baik. Cumanya nafsu ni biasa pada manusianya dia bagi pada 7 nafsu. Kalau nafsu ammarah, hak ni dia minat kepada maksiat. Bila dengar orang nak main dekat barak ke, nak main mak yunaga ke, atau tempat-tempat maksiat, keliu, tik-tik aliu. Macam reteno gando dengan asal paru. Tak? Gitu. Kalau serah lagu tu berartinya kepada tempat maksiat nafsu ammarah. Itu nafsu jahat ataupun nafsu ammarah ni dikatakan nafsu setan. Yang kedua pula, dia kau tak ada cari maksiat. Ni dia tak cari. Tapi kalau ada, dia rembat. Usaha untuk cari maksiat tak sih. Tak berapa. Tapi kalau ada, dia tak tolak. Tu nafsu dia panggil lawamah ataupun dia panggil nafsu binatang. Yang ketiga pula nafsu manusia, dia panggil nafsu malhamah. Dia tak minat buat maksiat. Dia tak cari maksiat. Dia menjauhi maksiat. Tapi terkadang-kadang dia tergoda oleh maksiat. Tapi bila kena maksiat tu dia rasa menyesal dengan maksiat yang dia buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia menyesal, dia rasa dia tu berdosa, tak sudah-sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendorongkan dia tu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu tu nafsu malhamah ataupun dipanggil nafsu manusia. Dan nafsu suci ni nafsu mutmainnah, waktu dia wali. Mana dia tidak tertarik kepada maksiat langsung. Sebab dia tengok tiap-tiap sesuatu tu adalah dalil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada maksiat ataupun pada ibadat, mana dia tengok pada tiap-tiap sesuatu tu adalah dalil-dalil wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak nak, bagi dia ni tak ada maksiat. Kerana hati dia tu sentiasa hadir Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mana hati dia tu tak masuk makhluk. Atau orang wali dia tak dosa sebab hati dia tak masuk makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dipanggil maksum. Maknanya lebih pada mutmainnah tu kak, lebih lagi lah. Mana kita bagi amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah. Pak tu madai. Tu keadaan nafsu. Maknanya ada yang baik, ada yang buruk. Mana nafsu berkata tadi gitulah. Tidak mestinya dia ustaz tu dia baik, nafsu. Tidak mestinya dia jahil tu dia jahat, nafsu. Tak. Tadi lah. Kalau tertarik serta berminat dengan maksiat, itu nafsu amarah. Ini tidak berminat tapi tertarik dengan maksiat, nafsu lawamah. Ini tidak berminat, dia tidak tertarik dengan maksiat, hanya tertarik pada ibadat tapi terkadang-kadang tergoda terkena dengan maksiat. Itu nafsu malhamah. Bila terkena maksiat dia taubat. Sebab mutmainnah ni tak kena maksiat. Sebabnya dalam hati dia tu hanya hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya maksiat ni dia kata tahniat. Dan niat orang nafsu mutmainnah ni, mana orang wali ni, dalam hati dia tu sentiasa, niat dia tu sentiasa menuju pada Allah. Macam mana nak kena maksiat? Tu mana tu bagi pak nafsu hak nyata. Lagi-lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mengaji ilmu tasawuf tapi tak bertarikat. Kira gana ustaz. Waktu tu jawab apa arwah tuan guru Tok Ayah Musa Telaga Lanah tu pak. Dekat sarai burung besar tu, tepi tu. Tepi dia tu ada masjid kecil. Tok Ayah Musa situ mengajar situ. Dia kata ngaji tasawuf tidak berterekat serupa kayu perahu atas darat. Serupa kayu perahu atas darat. Maknanya ngaji tasawuf tidak berterekat ni tak ada asih, tak ada keseh, tak ada sesuatu. Maknanya tasawuf tidak berterekat ni serupa kayu perahu atas darat. Lagi-lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya ada 3 soalan. InsyaAllah. Yang pertama, tarikat dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali. Jadi lagu mana pula? Zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah para sahabat dan Rasul itu bertarikat? Para nabi sebelum Nabi dan Rasul sebelum. Dia nabi dulu-dulu dia khusus untuk umat dia, tidak khusus untuk dunia. Jadi kalau kata Bani Israel, Nabi itu diturunkan untuk Bani Israel, maka Nabi tadi mengajar kepada kaum dia. Dia tak ada sebenarnya bab tarekat ni ataupun bab jalan makrifat ni tak ada. Nabi dulu dia hanya sekadar mengenal Tuhan. Percaya pada Rasul, percaya kepada Tuhan, beres. Dia seni dulu. Dia ada hukum sikit-sikit. Ada juga, tapi tak banyak pun lagi. Beres, dia tak ada terekat. Maknanya, kita, sebab kejadian kita umat Nabi Muhammad ni sama dengan kejadian Nabi dulu-dulu. Jadi, tugas kita tu kena nak naik kepada darjah tinggi tu, kena berterekat. Boleh naik ke atas. Pada umat dulu, dia tak ada. Dia setelah Nabi kita. Sebabnya kejadian pun maknanya kejadian kita dengan Nabi-Nabi dulu tu sama tarah pada kejadian. Pada arwah dulu, pada ruh dulu sama. Cumanya bila pada dunia, kalau kita ke dunia. Kalau kita ke molek, mana insya-Allah akan duduk sama tarah juga di akhirat tu. Lagi Pernah ada ke jin ataupun makhluk selain manusia yang berterikat? Jin berterikat ramai. Jin banyak berterikat. Hak Islam ada berterikat.
Dia untuk jin dan manusia ya, benda lain tak ada. Malaikat ni hak suci dah. Lagi. Tak apa kau jika kedapatan warik dengan mimpi beritahu dah lewasa. Kau kena jumpa dengan guru tarbiyah depan. Adakah ini salah adab? Kalau bab boleh tu boleh, cumanya masalah adab tu tak. Jadi kurang adab. Adab dalam kaedah sufi tu jadi kurang. Dia molek kena tanya. Tanya depan. Sebab sunnah. Sahabat tanya Nabi, mimpi kau gapo-gapo dia dapat daripada amalan semalam tu, dia tanya pagi pada pagi. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kelebihan menjadi wali Allah? Kelebihan wali Allah nak surga milik dia. Maknanya surga tu terjamin. Salah satu zahirnya surga tu terjamin. Kedua, ilmu dia tu dalam. Ilmu dia tu peringkat ilham dan laduni. Ilmu wali. Dia pula orang wali ni dia dapat melihat perkara-perkara hakikat sebagaimana melihat perkara-perkara zahir. Sebenarnya wali ni dia boleh tengok terus. Dia tahu dah dia tu daripada dia tengok dah perjalanan dia. Orang-orang lain pun dia tengok orang ni lagu ni. Cuma dia tak boleh nak royak. Mana qada Allah Subhanahu Taala dia tengok sosok. Budak dalam perut tu dia tahu dah anak murid dia. Anak murid dia orang ni, budak ni anak murid dia. Dan kan budak tak tahu anak lagi. Dia tahu cumanya orang wali ni dia tak dedah sebab tu perkara hakikat ni tak boleh dedah kat orang. Tak siapa janji sebab janji tu masa tu boleh siapa lagi dia tak boleh dedah. Semua tu ni teba tu boleh tapi dia tak boleh dedah. Haram. Lebih wali. Dia pula wali ni wali je perintah dunia ni. Kita bukan mereka perintah dunia. Wali. Dia ada wali pemerintah start daripada Kutubul Lughah. Mana darjah wali pemerintah ni start daripada atas Kutubul Lughah. Turun pada Kutubul Lughah tu ada wali imam. Setengah kata 3, setengah kata 2. Lepas tu turun pada wali autak. Contoh salah seorang pada wali autak pada satu masa tu Imam Syafi'i. Wali autak setengah kata 7. Macam-macam lah. Ikut dia lah. Maknanya 7 wali tu ada. Baru pada autak tu abda. Abda ni setengah kata 41. Untuk wali pemerintah dan wali-wali lain tu ada lagi lain. Wali hak tugas-tugas lain tak ada. Waktu 7 wali pemerintah tu. Tapi wali-wali biasa ni pun ada. Lagi? Ustaz, lagu mana nak buat lintas buruk dalam hati? Kadang-kadang dia main dengan tiba-tiba. Taubat lah. Bercerita istighfar. Astagfirullahalazim. Taubat. Memang dia ada cerita kita siapa pada cerita selagi tak jadi wali gak biasa tu. Cumanya kalau hak jenis tu lebat tu dia orang ngaku. Tak. Dah kira hati ni banyak benda buruk dia ngaku nak sampai tempat celek. Po ahli kucing ni kan. Ada tuai ngaku tak tengok kau ikan tawa. Terus tak ada tuai. Lepas atas meja buka saji. Gitu. Ini taubat. Surah cerita benda buruk taubat. Pergi pada qada dan qadar. Mana setiap yang berlaku ingat pada setiap yang berlaku walaupun sebesar zarah yang bergerak sekalipun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi hak tu senang. Hak tu have berlaku. Lagi. Tak ada. Tunggu 1-2 soalan lagi. Ada outline? Tak ada. Muhammad tu boleh dah ilmu laduni tak? Boleh dah. Cerita dia Muhammad ni kadang-kadang ladun ni tapi dia banyak ilham dia banyak ladun ni nak main mutmainnah dah. Tapi banyak ke orang lain ni dia boleh tu ilmu vaksin ni. Lah ni 3 makam beres.
Jelek baju. Boleh mana masjid. Kena 3 makan boleh masjid. Orang sini tak tekan semalah tak pergi tak boleh cocok tak pergi. Dia ingat rajin pergi masjid ni. Pada Malik dia tak sering pergi masjid, orang tak cocok. Dia Malik kawan ni malas tak cocok. Orang main jemaah luar, orang kunci itu main luar Ha? Boleh. So main Ha? jemaah. Tak sah. Apa? Kau cuba itu apa? Jauh jarak. Ya. Dia ada 40 orang kan. Jadi dia ada lebih lagi kok. Tak apa. Luar itu. Sah. Duk luar pagar apa lagi? Asal pintu pagar terbuka. Jangan pintu pagar koci rata tak boleh kan. Kalau masjid di kunci cumi ya. Dia koci, dia jenis nak koci boleh buka tak apa. Nyelok. Sepatut dia kena buka. Tak ada koci. Hukum. Mana orang kata kita nak pergi semua pintu tu koci. Sekali ada sebutir pintu tu buka cukup depan. Tak kita duduk belakang ni sah. Dia syarat ada hubungi. Ada koci tegur saja. Maknanya kita tak sampai di tepi, kita sampai di belakang. Pintunya di tepi. Pintu di tepi tak ada masalah, satu buka. Bebas. Okey. Kalau di tepi tak ada orang. Gitu. Ustaz, orang wali ni dia kena ke makam wali orang? Oh dia kenal. Orang wali tu dia kenal makan wali dia kan. Sebab dia ada dujah masing-masing. Kalau misalnya kata mutmainnah, dujah dia tu tahdul af'al. Maknanya tauhid dia tu pada Allah Taala tu melihat setiap sesuatu tu Tuhan ya berbuat. Mutmainnah. Naik radiyah tahdul asma. Melihat setiap nama-nama yang ada ni adalah meliputi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun meliputi nama-nama Allah Taala tu pada tiap-tiap sesuatu. Ni dia tengok perjalanan syuhud tu lah. Kita orang awal tu kita tak tahu orang wali. Sebab perjalanan ni makrifat dia. Bagi orang wali dia tahu. Nah, ni lagu tu. Perjalanan ni makrifat dia tahu makam dia. Kalau tahu kata mutmainnah radiyah. Mardiyah pula. Tahidu dia tu tiada sifat. Mana dia mentauhid pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lagi? Ustaz, sebab apa zikir tidak konsisten? Kadang-kadang rajin, tak malas. Nafsu kita rajin malas. Kadang-kadang nak cepat, kadang minat lambat tu nafsu berlaku. Jadi kita kena menjahadah. Sebab bila nafsu kita kena menjahadah. Kita tu kena buat konsisten ataupun istiqamah. Nak menetap masa ke, menetap keadaan ke, menetap bilangan ke, kita yang menetap. Tu tersahun ni susah sebab kita yang jaga kita. Bila hasil tu baru kita tarbiyah dengan gurunya. Bagi tahu guru. Lagi. Ada. Tulis soalan dulu. Tulis soalan. Tanya hak nak tanya ya. Tak payah tanya hak mengajar. Ada. Boleh ke ambil ubat seperti P supaya kita kuat beribadah? Boleh ke ambil ubat seperti P supaya kita kuat Amun beribadah? kalau jenis ada P buat kuat ibadat telah sebutir rajinlah baca Quran. Dia benarnya sakit orang ataupun
sakit tubuh. Oh memang kena makan obat tu. Bukan boleh lah kena makan sebab kita sakit. Mana lama nak bangun malam tak boleh sebab sakit tubuh ataupun ngatuk-ngatuk sebab sakit tubuh. Kita lah kena makan. Orang tua dulu je gagah-gagah sebab dia duduk makan semua. Akar kayu gua tu, akar kayu gua ni. Hak tu bukan sunat pula kita makan. Tapi kalau boleh jangan ambil hak kimia lah, ambil hak jenis tradisional. Kalau buat sakit orak nak bangun malam payah kak, perdu warming ko. Tak payah perdu warming. Pokok dokong kat rumah tu kerak akar. Pokok dokong hak jenis pahit-pahit. Kulit jambu, daun jambu. Hak jenis kelak pahit dia teh untuk orak. Lagi. Tak ada dah. Tak ada. Cepat. Tak ada dah. Tak terlewat. Kan tak ada, bila tak ada salat kita berhenti di setakat tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada okey. Sambung ada salat. Apabila tinggal zikir, akik ada satu malam rasa seakan sesak nafas. Dia tak boleh nak tidur. Setelah baca zikir rasa lapar dah selesai. Memang gitu. Bila kita berterekat, kalau kita langgar ada terekat tu, biasa kita akan jadi macam sakit tubuh, pening kepala, lenguh-lenguh. Macam nak nyetok, tak puas nafas. Bukan buat teater sebab kita tinggal zikir. Nama tak nafas nak suruh kata. Bukan itu kita tinggal zikir kita atau wirid kita. Macam-macam kan ada pening kepala. Dia macam-macam dia mari. Zikir kita tu mari benar zikir, mari royak kita tu. Takut kita tinggal. Kadang-kadang tu kita zikir pukul 5. Kalau kita lari pukul 4.30 tu, maknanya mari pening kepala. Maknanya dia zikir tu macam nak royak takut kita lari. Dia mari sakit tubuh. Gitu. Kalau biasa tu gitu tu. Lagi. Boleh kalau budak ia belum balik mencapai makam wali. Tak apa. Dia kena wali-wali ni orang itu selalu. Menuju wali ni orang akhir balik. Sepenuh akal, safamu. Jadi wali pun akhir balik juga. Lagi? Ada. Kat tu dah. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Okey, jawab. Ustaz, kenapa time sakit rasa malas nak beramal? Ustaz, kenapa time sakit rasa malas nak beramal? Memang sakit ni malah. Nabi pun royak buat amal ni teka lapar masa, tubuh sehat. Sebelum masa seni. Nabi ajar. Maknanya teka muda, jangan tunggu teka tua sebab sakit orang. Memang bila sakit tu jadi malas sebab biasanya sebab kita ni duduk tengah mujahadah. Mana mujahadah nak tenaga, penuh puas. Mana bila kita sakit psikologi kita tu jadi lain atau jadi malas tu. Kalau kita jenis istiqamah dah walaupun sakit tetap kita kerja. Tak kita buat. Sebab kita tu baru je permulaan. Jadi bila sakit tu terpengaruh, sakit tu mempengaruhi kita. Bukan kita mempengaruhi sakit, sakit tu mempengaruhi kita. Itulah nak buat amal ni teka seni, teka muda, teka sehat, teka lapar masa. Buat amal ni teka lapar masa melacung. Nah.
Teka muda duk mai kat si. Ya, pakat tua no amat tak jadi. Tua bang pecing baru nak naik masjid tak jadi. Naik juga tapi duk balik bawah. Pakat dak alik baloh. Dah baru tu nak naik. Tu tua dah. Tu kat semua orang tu tak kena, orang tak kena. Pasal ni. Okey, ada soalan? Tak ada dah. Sekat tu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. الله من يأسر من بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي فعل الله ما يكفي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.